Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Kali ni saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan ke satu kedai yang menjual pasu yang murah. Nama kedai tu Ninso. Kalau di Bangi, ia di area Taman Tenaga, di nak ke Reko Central. Dan dekat saja, dan melalui saya makan internet lah, kira Ninso di Bangi ni antara yang besar lah dan banyak pasu. Tapi sebenarnya saya dah banyak kali pergi, tak ada pasu. Kali ni kita cuba, kalau ada, kita beli. Baiklah, dah sampai pun ke Ninso ni, dekat saja. Kita check it out dan teruskan dengan Pokok Hijau Channel. Saya akan tunjukkan selepas ini, adakah betul pasu tu murah. Okey, kita dah masuk ke Ninso Bangi. Okey, masuk aja ada banyak pokok kecil-kecil lah. Tapi saya tengok tak menarik lah. Harga pun boleh kata mahal jugalah. Saya kalau pokok kecil-kecil ni, pada saya IKEA lebih baik lah. IKEA dan juga nursery. Pokok di Ninso ni kurang sikit lah. Dan pokok-pokok yang saiz sederhana kecil ada juga dijual di sini. Kita tengok harga ficus ni, oh mahal jugalah. Untuk ficus yang ficus elastica yang besar ni. Ini Lairata, berapa harganya? Mahal jugalah. Lily semua ada. Boleh lah kalau orang nak beli tu, bagus lah. Tapi taklah murah. Boleh kata harga okey lah, tapi bukanlah semurah yang kita sangka untuk pokok hidup. Okey, di tingkat atas banyak pasu plastik ya. Memang rambang mata. Saya tak tanya harga, saya tak semak pun. Terlalu banyak. Jual bundle pun ada. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak cari pasu plastik, saya rasa dekat sini memang murah sangat lah, berbanding dengan tempat lain. Tapi kualiti kurang sikit lah. Kalau saya suka pasu yang mahal sikit, brand Baba, sebab kita nak pakai lama dan pasu tu terdedah. Okey, ni di tingkat bawah ada pasu kecil-kecil, pasu jenis seramik. Tips kalau nak beli barang murah di Ninso, kalau tuan-tuan dan perempuan memang gila membeli pasu dan barang-barang, boleh subscribe jadi ahli lah. Saya tak jadi ahli, saya beli harga biasa. Jadi kalau ahli tu dia dapat lah, ada lagi 10% tak silap saya, diskaun untuk barang-barang kesemuanya. Boleh tengok je, normal price, offer price. Itu kalau offer price lah. Dia ada harga ahli pula. Yang pasu ni saya tak carilah, pasu ni kecil. Saya nak cari pasu besar. Kita tengok kotak ni, saya rasa pasu ni. Ini yang kita nak, pasu yang saiz sederhana. Okey, kalau kita tengok sini, dia ada juga pasu macam ni, RM17. Mahal jugalah, RM17 macam ni. Kualiti dia macam tu. Dan banyak pasu plastik yang cantik-cantik macam ni pun okey. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak dekor rumah ke office ke, ni pasu yang jenis macam ni cantik juga ni. Bolehlah untuk consider. Dan harganya murah-murah. Memang murah lah. Dan kalau suka nak dekor-dekor rumah, office ke, bolehlah datang sini. Harga tak mahal. Pasu ni cantik, tetapi saya nak cari kecil, besar sikit. Harganya memang wow, murah RM5 saja. Dan ini yang pasu yang, kalau harga RM5 ni memang murah lah, berbanding kalau beli pasu dekat nursery dan sebagainya. Ini plastik. Plastik, saya tak minat plastik. Saya minat seramik, kaca. Cantik jugalah walaupun dia plastik. Cumanya plastik ni warnanya cepat bertukar lah. Nanti dia akan jadi yellowish lah, berkuning-kuning kan. Jadi kalau letak indoor saja dan jaga dengan elok, tak ada isu kot plastik, walaupun plastik. Ini pun plastik juga, warna kelabu, cantik. Kalau tengok dari jauh nampak macam seramik. Okey, ini pasu yang saya ambil daripada dalam kotak awal tadi. Cantik Satu ni ada 3 dan yang ni betul murah. Okey, kalau kita tengok tadi RM3. Okey, mari kita buka berapa harga kat bawah dia. Ini RM5, sama saiz dengan yang tadi kita tengok tadi. Dan yang besar tu RM8. Kalau kita banding saiz, memang beza lah. Dan okey, dah dapat pasu yang kita nak. Kita bayar dan balik ni saya akan buatkan, masukkan pokok dalam pasu. Okey, dah sampai ke rumah. Mari kita buat review pasu yang saya beli di Ninso berbanding pasu yang di sebelah kanan tu saya beli di nursery.
Kalau kita tengok harga dia, sangat murah Untuk 6 set ni RM35. Yang ni harga bukan ahli. Kalau ahli lagi murah lah. So dalam, kalau RM35, dalam RM16, RM17 lah satu set. Satu set ada 3. Saya akan tunjukkan saiznya. Okay, satu set ada 3 ya. Dan sangat murah. Saya beli pasu besar yang sebelah kanan tu, lagi mahal daripada ni. Okay, yang paling kecil dalam 4 inci setengah. Lebar dia dan tinggi lebih kurang 4 inci juga. Okay, kita bukakan yang sebelah besar, sederhana besar ni. Tengok berapa ukuran dia. Okay, yang kecil ni tadi harga dia, ini bukan ahli RM3.96. RM4. Kalau ahli RM3.96. Okay, kalau untuk yang ni harganya RM5 lebih kurang. Kita tengok berapa saiz dia. Lebih kurang 5 inci. 5 inci plus sikit lah. Dan tingginya juga dalam 5 inci. Agak saiz yang okey lah untuk harga ni. Okey, yang besar ni harga dia RM7. Okey. Dan kita tengok RM7. Kalau ahli lagi murah lah. Cuma saya tak jadi ahli. Rugi pula tak jadi ahli. Okey, mari kita tengok saiz dia. Dia lebar 7 inci. Tinggi ni 6 inci. Dia sedikit kecil berbanding dengan pasu yang saya beli di nursery ni. Tapi pasu saya beli di nursery ni hampir RM30. Dan dengan harga yang RM35 saya boleh dapat 6 pasu di Ninso. Kualiti yang sama, made in China. Jadi nak kata murah, memang murah lah pasu di Ninso ni. Dan saya recommend lah untuk grup-grup indoor plant Malaysia ke, untuk consider beli pasu di Ninso. Kalau ada kedai baru yang murah, type komen di bawah. Nanti saya pergi pula serbu kedai murah yang ada yang lain pula. Dan kita buat review juga macam ini. Ya, untuk 6 set ni harga RM35. Bukan ahli. Kalau ahli mungkin dalam 30. Jadi kira murah sangat lah ni. Dan selepas ni kita pindahkan semua pasu ni. Letakkan tanah, letakkan pokok. Kita tengok cantik tak cantik pasu ni. Ninso ni satu je lah masalah dia. Dia ada masalah juga. Tak semestinya bagus. Yang tak bagusnya, kita pergi sana, pasunya habis. Pergi aja, pasu habis. Pergi je, pasu habis. Pasu ni pun tadi saya ambil dalam kotak. Kalau tunggu dia letak dekat rak, orang lain dah sambar dulu. Jadi itulah masalah beli pasu di Ninso. Dari satu masalah, bawa duit banyak sikit. Baik. Seterusnya saya nak tunjukkan. Saya ada banyak pokok lidah buaya, lidah mertua ni. Yang dalam pasu ni dah banyak dah beranak. Dan kita akan alihkan semuanya ke dalam pasu-pasu yang kita beli kat Ninso tadi. Untuk pasu kecil tu mungkin saya letak money plant lah. Letak potos. Okey, saya ni suka pakai bahan apa yang ada di rumah je. Untuk base dia, ada setengah orang letak batu dan sebagainya. Macam saya letak sabut kelapa je. Sabut ni kalau dekat pelepah kelapa, kalau di rumah kita ada pokok kelapa, pelepah ni memang banyak. Sabut ni memang banyak. Dia akan keluar bersama dengan pelepah. Jadi ambil lah, letak di sebagai base. Kita pun bukan nak air tu dia tutup terus. Dan pasu ni tak ada masalah sangat. Kalau takut air kotor keluar dan sebagainya. Untuk air dia kita spray-spray kecil je. Ataupun letak air sedikit je. Dan pasu ni dah datang sekali dengan base. Tempat air di bawah. Jadi tak risaulah tanah tu kotor kena dekat meja ke apa-apa tempat kita nak letak pasu ni nanti. Okay, letak je macam tu, ambil sabut, letak kat bawah je. Just tak nak bagi tanah tu keluar dengan air. Itu saja fungsi dia. Jadi saya letak sabut lah. Tak payahlah nak batu-batu. Nanti letak batu tak cantik lah. Dia akan ganggu akar pula. Okay, dah letak semua. Kalau nak tanam pokok ni, the best cari bahan apa ada kat keliling rumah je. Tak payah semua benda nak beli. Dan selain jimat, kita juga memelihara alam sekitar. Kalau terlalu banyak pakai plastik dan sebagainya, tak berapa elok lah. Pakai apa yang ada di keliling rumah. Letak lagi base. Base ni just untuk tanah keluar. Itu sahaja. Dan nanti lama-lama dia akan mengeput lah. Okay, dah letak base. Kita akan letakkan tanah juga nanti. Ini pokok lidah buaya. Ada 3 pasu. Dan untuk tanah, koriknya tak susah kalau saya korek tanah dululah. Korek pokok dululah, baru letak tanah.
pakai alat kecil ni pun kita boleh korek. Kena pula musim hujan sekarang, tanah basah, lagi senang nak repot. Dan pokok-pokok ni memang kena selalu repot. Kalau dalam pasu terlalu lama, pertamanya yang tak elok adalah kandungan nutrien dalam tanah makin kurang. Jadi kita kena repot. Bukan maksud tanah tu tak elok, tetapi nutrien yang pokok ini pakai tu, pokok lidah buaya ni pakai dah makin degrade, makin kurang. Untuk tanaman lain mungkin bagus, tetapi untuk lidah buaya dia dah jadi tak cantik. Dan itulah fungsi repot. Selain kita nak pecahkan pokok yang dah beranak macam ni, kita nak rotate dia. Kalau kita belajar pasal sejarah dulu, ekonomi agrarian dan sebagainya, ekonomi pertanian, mereka tanam sayur-sayur, tanam pokok mereka rotate. Mereka sendiri dah tahu teknologi ni. Memang kita kena rotate supaya zat-zat dalam tanah tu tak adalah deplete terlalu teruk kalau kita tanam satu jenis saja. Okey. Nampak akar cantik, kita buat keluar dia. Sama jugalah report ni sebenarnya kita imitate apa ekonomi agrarian dalam buku sejarah yang kita belajar dulu buat. Kita rotate. So tanah ni bukannya tak elok, cumanya untuk pokok ni dah banyak makan zat yang sama, kita rotate lah. Dan sambil-sambil tu kita boleh lah dapat new look, wajah baru kat atas rumah kita. Kalau tidak, asyik pasu sama pun tengok bosan. Mana yang daun dah teruk, kita potongkan je. Kalau ada daun yang dah pecah dan sebagainya, koyak, buang je. Nak tanam balik pun boleh, cucuk je daun tu ke tanah. Tapi saya banyak sangat anak pokok ni, saya tak nak tanam lah. Apa yang ada pun dah lebih pada mencukupi. Okay, sekarang kita dah dapat 2 pokok besar dan 2 pokok kecil. Just nice lah untuk pasu besar 2, pasu sederhana tu letak yang kecil. Yang kecil tu saya ingat nak letak potos lah, sebab tak sesuai, terlalu kecil. Okay, terus letak je. Kita pegang macam ni, tengok okey tak kedalaman dia. Kalau terlalu tenggelam, ambil tanah tu nanti letak dekat bawah dia supaya dia tak terlalu tenggelam. Sebab kita nak nampak pangkal dia keluar. Untuk pokok lidah buaya ni baru nampak cantik. Lidah mertua, lidah buaya. Okay, ambilkan je tanah. Yang ni terlalu dalam okay, letak. Okay, baru nampak cantik, baru just nice. Dan masukkan tanah-tanah lain dan kita tekan-tekankan. Okay, letakkan tanah ya di kiri kanan, bagi sama rata dan pastikan pokok tu di tengah dah tegak, baru nampak cantik. Okey, kalau ada tanah tumpah biarkan je, tak ada masalah. Kita buat kat luar rumah. Okey, tambahkan je tanah-tanah di tepi dan tekan-tekankan. Lepas ni dah siap, dah cantik, kita siramkan, nanti kita tekan lagi. So bila dah kena air nanti. Okey, satu lagi. Jangan letak tanah terlalu tinggi lah. Macam tadi saya tunjuk tu. Dalam setengah inci tu biar ada space sikit. Sebab bila kita siram nanti tanah keluar. Kena pasu, jadi pasu cantik. Untuk pokok-pokok lain sama juga proses. Letakkan di tengah. Kalau cukup tinggi terus letak tanah. Tak payah letak tanah base lagi. Dan siap. Sekejap saja. Kalau tuan-tuan dan puan tengok tu. Okay, ini saya lajukanlah video. Sebab sama saja prosesnya. Dan kita nak dia tegak, kemas dan ngam-ngam lah dengan pasu tu. Tanah macam saya ingatkan tadi, tinggal space sedikit supaya bila kita siram tanah tu terkeluar nanti tak cantik lah. Pasu tu putih, ada tanah pula melekat kat luar. Tinggalkan space sedikit. Sama juga untuk mana-mana pasu pun. Kalau tuan-tuan dan puan nak buat pokok, terutama nak letak indoor, pastikan jangan terlalu tinggi. Tanah sama tinggi dengan bibir pasu, tak betul lah tu. Okay, ni untuk yang kecil sama juga. Tengok akar dia. Kalau okey, tambus terus je. Make sure bagi tegak tanah di kiri kanan, bagi sama, tekankan. Selepas ni siram dengan air, tekan lagi sekali. Dari segi tanah, pokok lidah buaya, lidah jin apa semua ni tak ada tanah spesifik lah. Apa-apa tanah pun sebenarnya hidup. Pokok ni pokok yang senang jaga. Kecuali masa viral tu susah sikit nak jaga sebab orang mencuri. Jadi dah tak viral ni tak ada isu lah. Tak pening nak jaga dia. Tak macam tahun-tahun lepas. Bila dah viral sampai 200 satu pokok.
Tak masuk akal lah harga. Okey, dah siap. Lepas ni kita buat pasu kecil, keratkan pokok potos. Untuk pokok potos, kalau tuan-tuan dan puan nak video penuh, boleh tengok video yang saya pernah buat sebelum ni. Saya dah upload. Untuk kali ni, walaupun asalnya saya nak tunjuk kedai Ninso ni murah tak murah, tapi kira lamsam lah saya buat sekali. Macam mana nak report pokok lidah buaya, lidah jin apa semua ni. Nampak cantik, kemas, dan kita buat pasu kecil pula. Sama je prosesnya. Letakkan tanah, base tu biarkan tegak cantik supaya tanah tak senang keluar. Untuk potos ni kita letak tanah. Letak tanah dulu, nanti baru kita letak pokok potos. Okay, letak bagi sama rata. Kalau tuan-tuan dan puan tengok pasu tu, pastikan tanah tu jangan sama tinggi dengan pasu. At least ada space sedikit. Okay, sabut-sabut ni kita buang. Tekan. Ambil pokok potos. Sekejap saya ambilkan pokok potos mana yang okey, yang dah ada akar, kita masukkan. Pokok potos ni tak payah belilah. Tuan-tuan dan puan kalau dah ada pokok, kalau tuan-tuan dan puan tengok video saya upload sebelum ni, cari je akar lebih. Okay, dah ada lah jumpa dua. Tekan pakai jari je. Masuk. Letak dekat tengah bagi cantik. Musim PKP ni susah nak share pokok. Nursery banyak yang tutup. Fasa 1 tak boleh buka kan. Dah siap kemas. Baik, kita dah di hujung video. Inilah hasilnya 6 pasu pokok yang saya beli di Ninso. Yang tengah tu bukannya, itu contoh sahaja. Itu yang saya beli di nursery, harganya RM30. Yang ini pasu Ninso saya beli dalam RM35. Harga bukan ahli. Kalau ahli lagi murah. Dan nampak ya, cantik, kemas, dan saya harap dengan perkongsian ini tuan-tuan dan puan, apa lagi, pergilah di Ninso, serbu. Sebab pasu ni biasanya cepat habis. Saya pergi ni pun dah kali ketiga baru dapat. Itu pun ambil dalam kotak. Jangan tunggu lama-lama. Memang takkan jumpa lagi. Pada tuan-tuan dan puan yang terus hingga akhir video, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dan pada tuan-tuan dan puan yang dah subscribe, jengah-jengahlah ke Pokok Hijau Channel. InsyaAllah lepas ni banyak lagi video yang saya akan kongsikan. Dan banyak lagi kandungan-kandungan menarik yang saya akan cuba sajikan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi. Bye-bye.